masa ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia yang saya hormati Tuan Haji Mat Shah, Ketua UMNO Cawangan Teratai Jaya, Taman Teratai Jaya, ahli jawatan kuasa beliau, Ketua Wanita dan juga ahli jawatan kuasa wanita, Ketua Puteri dan ahli jawatan kuasa puteri, Ketua Pemuda dan ahli jawatan kuasa pemuda, Abang Halim, hadirin hadirat, rakan-rakan saya yang turut hadir daripada Kuala Lumpur pada malam ni. Terlebih dahulu saya ucap jutaan terima kasih di atas undangan Tuan Haji Mat Shah untuk saya menyampaikan sepatah dua kata. Hari ini kita dengar satu ucapan yang angkuh daripada Presiden PPBM. Presiden PPBM hari ini mengatakan bahawa UMNO jangan cabar saya. Saya tekan satu butang, saya tekan satu butang, semua jatuh. Tuan-tuan, saya tak tahulah butang apa yang Muhyiddin ada. Tetapi tuan-tuan, saya nak beritahu dengan Tan Sri Mahyudin Yassin bahawa UMNO Barisan Nasional, kita dah lama tunggu untuk diadakan pilihan raya umum. Betul tak betul tuan-tuan? Dan kita dah adakan pilihan raya di Melaka. Kita dah adakan pilihan raya di Melaka. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dia nak tekan butang dia ke, dia nak tekan butang Nikaji ke, kita tak peduli. Kita bila-bila masa UMNO bersedia untuk menentang bersatu dalam pilihan raya. Betul tak betul? Setuju? Lawan tetap? Lawan tetap? Lawan tetap? Kita nak beritahu bahawa UMNO ni bukan pondan siam. Yang memimpin UMNO semua anak jantan, tuan-tuan. Betul tak? Dia nak ugut kita. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang dia beria-ria pujuk UMNO hari ini kenapa? Yang dia dihantar oleh Tun Dr. Mahathir untuk bersama dengan UMNO. Kenapa? Kerana tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir menyedari kalau bersatu terus kekal bersama dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang ke-15, mereka akan bungkus. Betul tak betul tuan-tuan? Itu sebab dia mulakan dengan memperdaya PAS. Dia mulakan dengan memperdaya 1-2 kerat pemimpin UMNO yang dulu tak boleh pergi ke luar negara dan nak kena dakwa. Tiba-tiba bila bersetuju untuk membantu UMNO bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, pemimpin UMNO ni dah boleh pergi bawa isteri dia ke luar negara, tuan-tuan. Yang jadi mangsa saya, antara orang yang menentang kerjasama dengan Mahathir, akhirnya dibuang daripada UMNO. Nak pecat saya sebagai MT tak boleh, sebab saya menang bertanding. Jadi diorang buang saya. Nasib baik, alhamdulillah tuan-tuan. Akhirnya apa yang saya cakap bahawa Mahathir ni kita tak boleh bekerjasama dengan dia. Kerjasama dengan Mahathir, kerjasama dengan Muhyiddin, bak kata orang tu macam kerjasama dengan syaitan, tuan-tuan. Bila kerjasama dengan syaitan ni, buat perjanjian dengan syaitan, mula-mula memang kita untung sikit, tetapi akhirnya dia akan makan kita balik. Betul tak betul? Itu sebab kita tak boleh kerjasama dengan bersatu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hari ini kawan kita PAS kata mereka bersama dengan bersatu atas dasar Islam. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau atas dasar Islam, parti mana di Malaysia ini mempunyai umat Islam paling besar? Parti apa tuan-tuan? UMNO. UMNO ada 4.2 juta. Tolak Sabah tuan-tuan, yang mungkin ada yang bukan beragama Islam, kurang-kurang ada 4 juta lebih. Saudara yang beragama Islam, PAS ada 1.2 juta. Sepatutnya kalau dia fikir tentang masa depan Islam, dia kena bersatu dengan parti Islam yang lebih besar. Betul tak betul? Dia kena bersama dengan kita, UMNO, bukan dengan bersatu yang ada lebih kurang. Mungkinlah dulu zaman Mahathir mungkin ada 100,000.
Tapi bila Mahathir dah keluar daripada Bersatu buat pejuang ni tuan-tuan, saya rasa yang tinggal pada dia tak berapa kerat je yang ada. Yang ada pemimpin, yang ada tokoh-tokoh lompat katak negara. Macam hari ni beberapa tokoh lompat katak negara macam Mas Ermiati hari ni bertanding di Tanjung Bidara menentang Datuk Abdul Rauf Yusof. Dan insya-Allah tuan-tuan, Mas Ermiati juga akan tewas. Dan saya nak beritahu kabar gembira kepada orang Seri Gading bahawa Perikatan Nasional tidak akan memenangi walau satu kerusi pun di negeri Melaka. Satu kerusi pun dia tak akan menang. Saya cakap berdasarkan fakta tuan-tuan. Apa fakta dia? Fakta dia mudah tuan-tuan. Antara Bersatu dengan PAS, mana lagi ramai undi tuan-tuan? PAS lagi ramai ahli dan lagi ramai orang undi dia. PAS ni tuan-tuan, dia bertanding 24 kawasan pada pilihan raya yang ke 2018. Daripada 24 ni 21 don dia hilang majoriti tuan-tuan. Dia hilang deposit pilihan raya. Maknanya dia punya undi kurang daripada 10% tuan-tuan. Hanya 3 don. 3 don. Kita bermuafakat dengan PAS. Kita harap-harap orang PAS yang dalam UMNO dan orang PAS dalam PAS bersatu ni saudara, orang UMNO dengan orang Islam dalam UMNO dengan orang Islam dalam PAS bersatu, maka orang Melayu, orang Islam akan bersatu. Kita kuat balik. Tapi malangnya tuan-tuan, umpama kita baru nikah dengan dia tapi nikah kat Thailand, on the way nak balik register kat Malaysia, dia dah nikah dengan orang lain. Dia dah nikah dengan Bersatu. Dia dah masuk, dia dah tanda tangan piagam. Makcik-makcik yang hadir di Dewan Merdeka ni tuan-tuan menangis sebab terharu kerana melihat penyatuan umat Islam. Tiba-tiba tuan-tuan, dia masuk parti dan mewujudkan kerjasama yang dipanggil sebagai Parti Gabungan Perikatan Nasional. Walaupun kita sedih tuan-tuan, sebab yalah ramai orang kat bawah nakkan supaya UMNO dan PAS berbaik, nakkan supaya Islam tu kuat, betul tak betul? Tapi malangnya tuan-tuan, walaupun kita dicurangi oleh sahabat kita, untuk pilihan raya Melaka ni kita tawarkan kepada PAS, ayuh bersama kami, tinggalkanlah Bersatu tu. Tinggalkanlah Bersatu tu. Ayuh bersama kami, kita bagi kursi yang boleh menang. Yang di Pertua PAS Melaka, kita akan bagi kursi Don Duyung. Kalau dia bertanding situ, UMNO tak bertanding, confirm dia menang tuan-tuan. Tapi mereka memilih parti mana yang ada dana pilihan raya yang lebih besar. Memang kita tak nafikan tuan-tuan, kita dulu duit banyak, UMNO dulu banyak duit, tetapi bila kita kalah tuan-tuan, duit akaun kita dibekukan. Betul tak? Jadi semua duit pemimpin kita digunakan untuk menggerakkan parti ni. Kita menang 7 pilihan raya. Juga dengan bantuan kawan-kawan daripada PAS, tidak dinafikan. Alhamdulillah, saudara, kekuatan muafakat nasional cukup digeruni. Sehingga kan bila kita letak calon tuan-tuan di kawasan Melayu, di Tanjung Piai, kita letak orang Cina daripada MCA, Wijek Seng, lawan dengan pemimpin Bersatu. Kalah tuan-tuan. Kalah bukan sikit. Kalah 15,000 undi majoriti. Kita letak wakil Cina lawan dengan Melayu Bersatu. Kalah. Jadi saya nak beritahu dengan Tan Sri Mahyudin Yassin, saudara, kali ini yang menyebabkan dia marah sangat ni kenapa? Kerana dia dah dapat laporan tuan-tuan bahawa parti dia, Perikatan Nasional, tidak akan memenangi walau satu kursi pun. Yang ada fight sikit cuma Mas Ermiati tuan-tuan. Itu pun pasal masa dia duduk dalam Barisan Nasional, banyak peruntukan-peruntukan yang disalurkan oleh Barisan Nasional, banyak dia agihkan, dia ada jugalah buat kerja, dan itu menyebabkan dia memberikan tentangan juga. Ada tentangan, tetapi tak boleh menang. Tak boleh menang sebab Datuk Seri Rauf pun
buat kerja dia juga, jaga rakyat juga, macam-macam permintaan rakyat, cuba diadakan oleh Datuk Seri Rauf. Orang lama di situ. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, yang ini menyebabkan Tan Sri Muhyiddin saudara, dia anggap kita ni UMNO nak memalukan dia. Kita bukan nak malukan dia. Kalau kamu dah decide, kamu dulu yang sebut bahawa Perikatan Nasional akan bertanding 28 kursi. Betul tak? Dia yang sebut dulu kan? Dia yang kata kita akan letak calon di semua kursi yang BN bertanding. Jadi kalau dah tahu tak boleh menang, lebih baiklah ikut cara Tun Dr. Mahathir, kan? Tak payah bertanding. Taja calon bebas saja. Jadi setidak-tidaknya dia tidak malu macam di Slim River, betul lah? Ingat lagi Slim River? Kalau dia bertanding di Melaka, kalah semua sekali, hilang deposit, agak-agak dia nak bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-15, orang nak undi dia tak tuan-tuan? Orang tak undi. Itu sebab dia kata, jangan sampai saya tekan je button, semua runtuh. Saya nak beritahu dengan Tan Sri Muhyiddin, kalau dia anak jantan, tekan button, tarik sokongan daripada kerajaan Perikatan Nasional ni. Kerana kita pun dah tak boleh tahan. Nak buat apa tuan-tuan, kita bentuk kerajaan. Hari ini polisi Muhyiddin, polisi yang rakyat marah masih diteruskan. Betul tak betul? Sebelum kita lebih dimarahi oleh rakyat. Angkara 2-3 orang kabinet minister yang dilantik oleh Muhyiddin. Contohnya macam Khairi Jamaluddin, minta maaf cakap. Vaksinasi dah 96%. Tinggal lagi 4%. Yang itu dihambat dia. Buat apa? Apa tujuan dia? Sedangkan dulu kata kalau ada 80% sudah diimunisasi, yang lagi 20 ni akan selamat sebab 80% akan lindungi. Hari ini yang tinggal 4% ni nak pergi masuk pusat membeli belah tak boleh, pasar tani tak boleh, pasar malam tak boleh, masuk kedai tak boleh, beli barang dapur tak boleh. Kemudian dia pula mengeluarkan kenyataan akan menyusahkan. Tuan-tuan, memang tak ramai dia orang ni. Tapi jangan lupa tuan-tuan, bila masuk booster, kaki tangan awam pun ramai yang tak nak ambil booster. Sebab semua yang ambil booster ni rata-rata demam tuan-tuan. Kaki tangan kesihatan beritahu dengan saya, ramai yang lepas tu ada kesan. Memang betul tuan-tuan, tak ramai yang mati. Tapi yang Bell palsy ada, yang separuh badan lumpuh ada. Semalam patutnya saya balik Kuala Lumpur sebab nak jumpa dengan seorang individu. Abang ni main gym. Siapa nama dia? Ri Tawau. Tuan-tuan, orang ni sihat, handsome lagi. Dia nak balik Sabah tak boleh. Dia nak balik Sabah tak boleh. Sebab dia baru 1 kali cucuk, tak cukup 2 kali. Apa jadi? Dia terpaksa juga ambil cucukan yang kedua. Bila dia dicucuk kali kedua tuan-tuan, sekarang dia duduk kat kursi roda je. Hari ni keadaan dia mental dah tak berapa nak stabil. Dulu dia hebat tuan-tuan, pergi gym. Kan? Orang nama pun apa? Gym. Hari ni tuan-tuan, makan minum, suami isteri kena sediakan. Orang pandang dia pun rasa apa? Seolah-olah macam terlalu hina. Saya risau, takut dia bunuh diri. Sahabat kita, saudara Asri, ni kenal kan Asri Janggut, yang dulu bangkitkan isu apa nama, judi kat Sungai Buloh kan, yang viral ni dia kan. Dia kata, Datuk, kita kena pergi cepat kan, takut nanti dia bunuh diri. Kita pun pergilah. Tapi sahabat kita ni mungkin dia risau ke apa benda, atau dia sakit ke kan? Kita tak dapat nak interview dia semalam. Tuan-tuan, orang macam ni sebenarnya dia bekerja untuk Muhyiddin lagi. Dia create kemarahan rakyat terhadap UMNO. UMNO lemah. Bila UMNO lemah tuan-tuan, apa akan jadi? UMNO akan bekerja sama dengan Bersatu dalam pilihan raya akan datang. Baru dia ada peluang nak menang pilihan raya. Betul tak? Tapi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, 2018 kita kalah pilihan raya sebab fitnah mereka. Betul tak? Saya nak beritahu, kita pergi mengundi. Tempat pembuangan undi ni tuan-tuan, tempat orang nak voting kan, ada tak geng Bersatu jaga? Tak ada. Pondok Panas ada.
Tak ada. Tiba-tiba dia orang boleh menang. Tak ke pelik kita? Saudara, ini realiti. Sebab orang termakan dengan fitnah. Orang termakan dengan janji. Orang termakan dengan macam-macam tipu daya mereka, tuan-tuan. Tetapi kali ini, saudara, orang dah celik. Hari ini orang dah tahu macam mana rasa duduk di bawah pemerintahan Barisan Nasional 61 tahun. Terutamanya 9 tahun di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Hari ini orang dah tahu 22 bulan zaman pemerintahan Pakatan Harapan. Kedudukan Islam terombang-ambing. Kedudukan hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan. Kedudukan bahasa Melayu diperlekeh. Raja-raja Melayu pun dihina, tuan-tuan. Bagi pada Muhyiddin, kita ingat keadaan lebih baik. Tetapi akhirnya, tuan-tuan, apa yang Muhyiddin buat? Dia bully UMNO. Dahlah dia 32 kursi saja. 16 dia curi daripada UMNO. Yang lagi 9 dia curi daripada PKR. Yang dia punya original, tuan-tuan, ada 6 orang je. 6 orang pun seorang dah lari. Ahli parlimen, tuan-tuan ni sekarang ni. Siapa nama dia? Syahrudin. Bekas usaha politik dia. Saya nak beritahu saudara hari ni. Dalam keadaan UMNO, duit dia kena sekat dengan Mahathir. Dengan Mahathir, lepas tu dengan Muhyiddin. Kita dah bersama dengan dia dalam satu pasukan. Tapi duit kita 3 kali mahkamah putuskan suruh bagi balik pada UMNO. Dia tak mau bagi. Pilihan raya di Sabah, dia tikam belakang kita, tuan-tuan. Kita lihat jawatan menteri tak diagihkan secara saksama. Kementerian yang UMNO dapat semua jenis cak ayam. Dia walaupun sikit, dia bagi menteri-menteri kanan lebih ramai kepada pemimpin dia. Kita dah bagi dia ketua ni sebagai Perdana Menteri. Tidak bagilah kita timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri pun dia tak bagi ke UMNO, tuan-tuan. Padahal UMNO parti ada 42 ahli parlimen, termasuk daripada rakan-rakan MCA dan MIC. Saudara, itu sebab kita tengok pemimpin kita didakwa dengan pendakwaan terpilih. Datuk Seri Najib nak dipenjarakan. Dah kena pun. Nasib baik ada proses rayuan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Tunggu lagi. Bicara lagi. Kita tengok Datuk Seri Zahid nak dipenjarakan. Datuk Ahmad Maslan nak dipenjarakan. Bong Mokhtar, Aziz Rahim, ramai lagi pemimpin UMNO nak dipenjarakan. Kenapa mereka ni nak dipenjarakan? Sebab mereka tidak tunduk kepada Tun Dr. Mahathir. Mereka tidak tunduk kepada Muhyiddin Yassin. Cuba kalau mereka ni jadi macam Anwar Musa. Ada kes, tapi tak ada pendakwaan. Kalau mereka ni jadi macam setengah-setengah pemimpin, ada kes. Ada kes 100 juta di Kementerian Belia dan Sukan. Ada kes helikopter. Ada kes jual tanah di Mindef. Tetapi bila mereka bekerjasama dengan Mahathir, mereka tidak didakwa. Tuan-tuan, kita nak pemimpin yang kononnya tak bersih disebabkan pendakwaan terpilih, atau kita nak pemimpin yang bekerjasama dengan musuh disebabkan itu mereka tidak didakwa. Yang ini ahli UMNO kena fikir. Tidak didakwa hari ini bukan bermakna orang tu bersih, tuan-tuan. Didakwa hari ini bukan bermakna orang tu kotor. Saya ambil contohlah, saudara. Zaman Muhyiddin baik, zaman Mahathir baik. Saya pernah kena dakwa. Kena dakwa pasal apa? Saya pergi buat report rasuah yang dilakukan oleh Amhari. Amhari dah mengaku dia terima 3.7 juta dalam akaun dia di BSI Switzerland. Saya report dia terima 200,000 US dollar daripada Joe Low. Saya report, saya yang kena dakwa. Kena penjara 1 bulan. Nasib baik 1 bulan, tuan-tuan. Kalau lebih 1 tahun, bertanding pilihan raya pun tak boleh. Jadi, saudara, ini realiti apa yang berlaku hari ini. Itu sebabnya, kalau Muhyiddin nak tarik nak tekan button, nak jatuhkan kerajaan, silakan. UMNO tak gentar. We are ready for PRU ke-15. Kita tak takut. Tetapi kena ingat Muhyiddin, lagi cepat dia tarik sokongan pada kerajaan ini, lagi cepat kita bentuk kerajaan bersendirian. Semua kes-kes rasuah dia, semua kes projek-projek yang dia bagi kepada Vincent Tan, projek-projek Bistari Net, projek-projek yang dia berikan kepada
suami kepada Zeti Akhtar Aziz. Projek-projek yang dia berikan kepada anak dia, projek-projek yang diberikan kepada menantu dia, Adlan Berhad, semua kita akan congkel dan dia pula yang akan naik turun mahkamah macam mana Datuk Seri Najib kena. Patut tak kalau kita buat benda ni tuan-tuan? Patut tak patut? Sebab dia buat pada kita. Saudara, kita bukan nak mengamalkan politik dendam. Saya yakin kalau Datuk Seri Najib lah yang jadi Perdana Menteri, dia pun tak buat benda ni. Kan? Sebab kalau nak ikutkan apa yang Muhyiddin buat pada kita, apa yang Datuk Seri Tun Dr. Mahathir buat, dia kata Datuk Seri Najib penyamun, perompak, dia kerjasama dengan Amerika, mewujudkan persepsi negatif terhadap Datuk Seri Najib. Ini semua Datuk Seri Najib dah boleh dah ambil tindakan ketika dia memerintah, tuan-tuan, ketika dia Perdana Menteri. Tapi hati Datuk Seri Najib, tuan-tuan, tak busuk macam hati Mahathir. Hati Datuk Seri Najib tak busuk macam hati Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita nak kena ingatkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kan? Kekalahan teruk yang dia bakal alami di Melaka ini adalah satu pengajaran. Kalau dia tak nak lihat anak dia diheret ke mahkamah, kalau dia tak nak lihat semua kes-kes dia dibongkar, kan? Lebih baiklah dia tutup Parti Bersatu tu. Kalau betul lah nak perpaduan Melayu, masuk UMNO balik. Masuk UMNO balik. Saya yakin orang UMNO ni boleh maafkan pemimpin-pemimpin Bersatu yang telah lompat parti, tinggalkan UMNO, kan? Saya yakin orang UMNO boleh maafkan. Kita boleh terima dia masuk UMNO balik. Tapi nak menang pemilihan UMNO tu belakang cerita lah. Serah pada ahli, biar ahli menentukan. Kalau dia yakin sangat, kan, masuklah UMNO. Tapi tuan-tuan, Muhyiddin tidak akan masuk UMNO. Sebab apa? Sebab dia dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, bahawa dia tidak akan masuk UMNO balik. Kalau ada satu orang yang masih lawan, dia kata lawan UMNO, orang tu ialah dia. Saya percaya. Kerana selepas pilihan raya ni, bila ahli-ahli parlimen yang melompat ke Bersatu melihat bagaimana Bersatu sudah tidak ada masa depan kerana dikenakan pukulan lipat maut, kalah di semua kerusi yang mereka bertanding di Melaka. Saya yakin tuan-tuan, ramai di antara mereka akan kembali untuk bersama dengan kita di dalam UMNO. Saya tak kata UMNO boleh menang besar, tuan-tuan. Kena faham ni. Saya tak kata UMNO boleh menang besar di Melaka. Kalau ikut keputusan hari ini, UMNO dijangka boleh memenangi di antara 15 hingga 18 kerusi. Kalau tidak ada pengkhianatan. Tapi hari ini banyak benda berlaku, tuan-tuan. Itu sebab jentera Barisan Nasional di Melaka, mereka hari ini sedang bekerja kuat. Cuma kekuatan keuangan musuh kita ni luar biasa. Hari ini, tuan-tuan, ramai di antara mereka yang bertanding menentang calon Barisan Nasional, mereka dengan kedudukan keuangan yang kuat. Mereka boleh beli pegawai-pegawai kerajaan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Hari ini kita tengok dari segi jentera mereka dibayar dengan cukup baik. Hari ini kita tengok dari segi machinery ataupun dari segi jentera-jentera berbentuk contohnya macam truk yang dengan LED. Mereka jauh lebih advance. Sebab mereka, tuan-tuan, ketika berlakunya darurat, saudara, kenapa dia orang nak sangat darurat ni? Sebab mereka boleh meluluskan projek kepada kroni-kroni mereka tanpa perlu tender. Diberikan direct award. Itu sebab maklumat dalaman yang saya terima, mereka sudah menyediakan 1,700 juta ringgit, tuan-tuan, untuk berhadapan dengan Barisan Nasional dalam pilihan raya. Tetapi saya nak beritahu dengan Muhyiddin, duit banyak macam mana sekalipun, belum tentu dia boleh menang pilihan raya. Dan di Melaka ini, sepatutnya Muhyiddin menjadikan dia sebagai pengajaran. Sudah tiba masanya Muhyiddin, dia kena berehat, dia kena bercuti, berhenti politik. Kerana daripada Bersatu tu, saya yakin kalau dah kita tengok lepas pilihan raya ni mereka kalah semua.
saya yakin yang bersatu tu ramai yang akan kembali kepada UMNO. Tetapi Muhyiddin tak boleh kembali pada UMNO sebab dia dah bersumpah. Jadi lebih baik dia berbesar hati, dia kena berjiwa besar, kan? Lebih baik dia pencen, dia retire. Kita pun tak nak kacau orang yang dah pencen, tuan-tuan. Betul tak betul? Dia retire, bagi peluang pada orang Melayu bersatu kembali bersama dengan UMNO. Nak cantik lagi, kita minta orang PAS pun sama, kan? Kembali bersatu. PAS pun dulu asalnya UMNO, tuan-tuan. Kalau semua orang Melayu bersatu di bawah satu parti Melayu, iaitu UMNO, saya yakin, tuan-tuan, orang Melayu akan kembali kuat dan orang lain akan menghormati kita. InsyaAllah. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan pada malam ni. Saya harap kakak-kakak, abang-abang akan bersiap sedia untuk berhadapan dengan pilihan raya. Button yang dia masukkan, dia nak tekan tu, dia nak tarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri kata dia redha dengan apa saja yang bakal berlaku. Bila dia jumpa dengan adun-adun ketua-ketua UMNO bahagian di Melaka, dia tak pernah paksa supaya UMNO bekerjasama dengan bersatu, tuan-tuan. Tak ada. Dan dia kata dia bersedia terima apa saja keputusan. Kalau selepas ini, kan, dia orang tarik sokongan dan dia sudah hilang jawatan Perdana Menteri, dia tak kisah. Sebab kita boleh adakan pilihan raya, kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Kalau kita menang lebih daripada 112 kursi. Kalau kita bersama dengan dia orang, saya nak beritahu tuan-tuan, 2018 kita bertanding 122. Kita kena fitnah teruk pun, kita boleh menang berapa kursi? Kita menang 54 kursi. 54 kursi. Kita menang. Tambah satu lagi di Tanjung Piai, kita menang 55. Di Kimanis, kita menang 55 kursi. Saya nak beritahu tuan-tuan, 55 kursi kita menang walau kita difitnah. Tapi kalau kita bekerjasama dengan dia orang, kita dah berpakat dengan PAS. Kalau PAS setuju kerjasama dengan kita, kita akan bagi 26 kursi. 26, 122 tolak 26, tinggal 96. Kalau kita kerjasama dengan bersatu, tuan-tuan, kalau dulu pun dia bertanding 55 kursi masa dia parti tepi jalan, lepas dia dah jadi Perdana Menteri, tuan-tuan rasa dia nak bertanding lebih ke kurang daripada 55? Katakanlah kita negotiate, dia ambil 46, kita ambil 50. Kalau lepas pilihan raya, tuan-tuan, kita menang 50 kursi, dia menang 46 kursi. Dia kata aku nak jadi Perdana Menteri. Boleh tak kita kata tak boleh? Tak boleh. Sebab dulu dia menang 13 kursi pun, walaupun 6 orang je yang ikut dia, dia tetap jadi Perdana Menteri. Dia tetap nak jadi bos. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, apa nak jadi dengan UMNO? Kalau kita bagi dia 46 kursi, yang tinggal berapa kursi? Yang tinggal 50 kursi. Dulu ketika kita kena fitnah pun, kita menang 55 kursi. Maknanya apa? Kalau kita bekerjasama dengan dia orang ni, belum bertanding, keputusan kita lebih teruk daripada tahun 2018. Betul tak? Dan kalau kita tak bagi dia jadi Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri, apa dia akan buat? Dia tarik 46 orang ni, join dengan Pakatan Harapan. Dia ada 2/3, tuan-tuan, majoriti. Kalau dia menang 2/3 majoriti, saudara, dia ada 2/3, 148 orang. Dia boleh pindah perlembagaan. Kursi-kursi DAP ni, tuan-tuan, Dr. Mahathir itu hari merancang nak tambah 30 kursi DAP. Dia ada 42 kursi pun, kita dah pening kepala, dia dah besar kepala. Betul tak betul? Cuba bayangkan kalau DAP dapat tambahan lagi 30 kursi. Apa jadi dengan kedudukan kita, tuan-tuan? Itu sebabnya penting. Kita kena pastikan orang kat Seri Gading pun boleh main peranan. Kalau ada saudara mara yang duduk di Melaka, telefon dia orang. Ada jiran tetangga, kenalan-kenalan yang duduk di Melaka, telefon dia orang, beritahu hari ini, walaupun PKR namakan Samsul Iskandar menjadi Ketua Menteri, DAP kata kita tetap nak Adli daripada Amanah jadi Ketua Menteri. PKR bertanding 11, Amanah bertanding 8, DAP bertanding 8. Tapi kenapa DAP nak Amanah? Sebab
8 DAP campur 8 daripada amanah, dia orang ada 16 kerusi. Maknanya, apa yang berlaku pilihan raya yang lepas akan berlaku balik, tuan-tuan, di Melaka. Kenapa saya kata begitu? Di sana, tuan-tuan, pilihan raya 2018, 126 kursi mereka menang. Daripada 126 kursi ni, paling ramai sekali PKR, 49 kursi. Walaupun dia 49 kursi, ada Wan Azizah jadi Perdana Menteri? Tak ada. Siapa jadi Perdana Menteri? Yang menang hanya 13 kursi, Tun Dr. Mahathir. Kenapa dia boleh jadi Perdana Menteri? Sebab yang 42 kursi DAP sokong dia. Kenapa DAP sokong dia? Sebab 42 campur dengan 13 kursi, ada 55. Lebih besar daripada PKR. Kalau Perdana Menteri ni, tuan-tuan, dia menang, dia diangkat menjadi Ketua Menteri macam kat Melaka lepas ni, disokong oleh DAP, maknanya selepas ini, segala keputusan mesti dengan restu DAP. UMNO ke, PAS ke, Bersatu ke, masa tu tak boleh nak buat apa. Sebab pengkhianatan bangsa Melayu daripada amanah, pengkhianat bangsa Melayu daripada PKR telah membenarkan DAP kembali berkuasa, tuan-tuan. Itu sebab pastikan, walaupun kita berada di sini di Seri Gading, kita pastikan rakan-rakan kita, kenalan kita akan memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Barisan kena menang lebih daripada 15 kursi. Menang lebih daripada 15 kursi, kita nak kerjasama dengan siapa pun tak ada masalah. Kerana kalau dia orang tak puas hati dengan keputusan yang kita buat mengikut acuan kita sendiri, tuan-tuan, mereka tak boleh buat apa. Mereka nak tarik diri daripada menyokong kita, silakan, kerajaan tak tumbang. Barulah kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Itu juga yang perlu kita tanam daripada sekarang. Pilihan raya umum ke-15, UMNO BN kena memerintah dan menang lebih daripada 112 kursi supaya tidak ada parti lain boleh tentukan macam mana kita nak perintah negara ni, macam mana kita nak jaga rakyat berbilang kaum negara ni. Itu je yang saya nak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dato' Lokman Adam yang sudi bersama-sama kita pada malam ini dan serta rombongannya. Saya selaku Ketua Cawangan Taman Teratajaya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan ahli-ahli UMNO cawangan kita, ibu-ibu, wanita-wanita, wakil pemuda cawangan kita. Sekali lagi lah saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana telah dapat melapangkan masa mendengar pidato daripada seorang pejuang bangsa. Dia telah banyak merungkaikan keadaan yang telah jadi, apa yang telah jadi kepada negara kita. Umpamanya semburit punya kes, Dato' Lokman telah terangkan. Banyak lagi, bukan setakat itu saja yang Dato' Lokman dah huraikan kepada kita rakyat. Kalau tuan-tuan sentiasa mengikuti video dia setiap hari, setiap malam, dan saya salah seorang yang selalu uploadkan dia punya video tu ke kumpulan ketua-ketua cawangan Taman Teratajaya Seri Gading. Jadi dan saya bersyukurlah sangat kerana saya, walau apa yang jadi sekalipun tentang diri saya dalam cawangan ini, saya tetap sokong wira kita ini, Dato' Lokman. Jadi sebab itu kita berjuang. Telah saya katakan banyak kali saya tuang dalam perjumpaan kita sebelum ini, bahawa saya tak mau jadi ESPN macam dulu. Saya nak berungkaikan fikiran saya ini kepada orang yang betul boleh membina bangsa, negara dan tanah air. Inilah dia orangnya. Jadi saya harap tuan-tuan berilah sokongan yang terbaik yang terboleh kepada Dato' Lokman untuk supaya sama-sama kita. Dia ni Datuk ni merupakan ahli ketua cawangan Seri Gading Bandar, dan mungkinlah saya pun tak tahu sama ada Datuk akan bertanding dalam
kawasan kita atau tidak, itu terpulanglah. Jadi itu saya serahkan pada Datuk Rahman sendiri untuk menentukan masa depannya. Jadi sebagai penyokong kuat pada saya lah, saya harap tuan-tuan berilah sokongan yang terbaik sekali kepada Datuk Rahman ya. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Jadi itu sekali lagi lah saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk kerana dapat melapangkan masa atas undangan beberapa kawan kita dalam cawangan saya ini. Dan saya lagi mengucapkan selamat balik kepada Datuk. Sekiranya Datuk ke Kuala Lumpur atau ke Melaka, Datuk sama-sama kita doakan supaya Datuk selamat pergi dan selamat balik ya. Untuk itu sekian sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk saya minta maaf Datuk, kami tak